Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 5 sekalian. Okay, pada pagi ini kita teruskan lagi dengan sesi PDPR kita. Dan pada pagi ini kita akan membincangkan tajuknya ialah 4 kumpulan sifar masa dan waktu. Dan kita teruskan kepada objektif pembelajaran kita pada sesi ini. Jadi di sini cikgu telah menyatakan di akhir sesi PDPR ini kesemua murid tahun 5 Alpha dapat menyelesaikan soalan berbentuk ayat matematik tambah masa melibatkan pecahan dan perpuluhan yang terdiri daripada jam dan minit tanpa dan dengan melibatkan penukaran unit secara individu berdasarkan contoh dan latihan yang diberikan oleh guru. Dan kriteria kejayaan kita pada sesi ini ialah murid-murid dapat menukar unit masa dari jam ke minit dan sebaliknya serta menggunakan kemahiran tersebut untuk menambah masa melibatkan jam dan minit dengan betul. Ya, kata kuncinya misi betul. Okey, kita teruskan dengan contoh kita yang pertama pada hari ini. Okey. Tolong beri perhatian anda. Okey, melibatkan pertama masa ya. Okey, jadi kita lihat ya soalan pertama kita. Okey, masa perjalanan di antara dua bandar ditunjukkan dalam gambar ajar di sebelah. Okey, kita lihat ya dalam bentuk pecahannya. Okey, ini pecahan 1/3 pecahan 1/56 tu nombor bercampur dan 50 minit tu dalam bentuk nombor bulat lah. Okey. Hitung jumlah masa perjalanan dari bandar P ke bandar S. Bandar P ke bandar S. Maknanya dia akan lalu bandar P dan ke Q dan kemudian Q ke S ya. Bandar P ke S. PQ QS. Okay. Jadi yang terlibat ialah 1/3 jam tambah 1/5/6 jam. Okay, ini melibatkan pecahan masa ya. Okey, jadi kita lihat yang pertama sekali anda semua lihat di sini ya. Okey, di sini unit yang terlibat ialah yang pertama unit jam, yang kedua pun jam dan soalannya nak dalam unit jam. Okey, jadi contoh ini tidak memerlukan penukaran unit ya. Unit tidak ada nak tukar daripada jam ke minit ataupun minit ke jam. Okey. Tapi ada yang perlu kita buat, kita perlu tambah masa, macam kita tambah pecahan masa kita menambah di topik pecahan yang lepas lah. Okey, jadi kita akan buat sama-sama. Cikgu akan tunjukkan contoh dia. Okay, jadi 1/3 tambah 1/5/6. Okey. Jadi 1/3 tambah 1/5/6. Cikgu besarkan sedikit ya. Okey. Right. 1/3 tambah 1/5/6. Yang pertama sekali, apa yang anda perlu buat, anda perlu lihat kepada penyebut di bawah. 1, 3 dan 6. Okey, 3 dan 6 tak sama penyebut dia. Jadi bila tak sama penyebut, kita kena samakan dulu penyebut dia sebelum kita nak tambah. Ya. Okey, cikgu tulis semula. Jadi 1/3 jam. Okey. Tambah 1/5/6 jam. Okey. Bersama dengan. Okay, jadi kita lihat ya. 3 dengan 6. Okey, cikgu ada kongsikan dengan anda dahulu. Masa topik pecahan tu. Macam mana kita samakan 3 dengan 6. Okey, kita lihat kepada sifir yang lebih besar. Sifir 6. Kita lihat sifir 6 ya. Ada tak jawapan 6 dalam sifir 3? Ada tak? Jawapan 6 dalam sifir 3. Ada kan? Itu 3 darab 2. Okey, jadi kita samakan bawah ni semua menjadi 6. Ya. Maksudnya kalau bawah darab 2, kita atas pun darabkan dengan 2. Cikgu ulang sekali lagi ya. Kita lihat kepada sifir yang lebih besar, itu sifir 6. Kemudian kita lihat sifir yang nombor yang lebih kecil tu 3. Maksudnya ada tak dalam sifir 3 tu jawapan 6? Ada ya, 3 darab 2 6. Jadi maksudnya 3 boleh jadikan dengan 6 dengan darab 2. Jadi 3 darab 2 atas pun darab 2. Jadi bila bawah 2 darab atas pun darab nombor yang sama. Jadi apa hasilan dia? Salin semula. 1 darab 2, 2/6 tambah jam ya. Jam yang tinggal ada unit. Tambah dengan 1/5/6 jam. Okey.
Ada tip di sebelah samakan penyebut sebelum nambah Penyebut mesti sama. Tak sama penyebut tak boleh tambah lagi. Okey. Ni kemudian 2/6 tambah 1 5/6. Jadi jika anda perhatikan penyebutnya dah sama. Jadi kita boleh tambah macam biasa. Jadi pengangka tambah pengangka, 2 tambah 5 7, ya. 6 tambah 6 tak perlu tambah semua salin je. Dan kemudian 1 ni tulis di depan. Ya. Jadi jawapan ni dah 1/7/6 jam. Okey. Ini di sini kena perhatikan dulu atau perhatikan dulu, ya. Adakah ni jawapan yang paling yang akhir? Belum lagi Sebab apa? Sebab ini jika anda lihat jika anda lihat di sini, ini ialah pecahan tak wajar. Ini pecahan tak wajar. Ya. Pecahan tak wajar. Jadi bila anda berjumpa dengan pecahan tak wajar, ingat anda kena tukarkan menjadi nombor bercampur. Ya. 1/7/6 cikgu buat di sini 1/7/6 ni kita kena tukarkan menjadi nombor bercampur. Macam mana cara dia? 7/6 Okey, jadi maksudnya 7 bahagikan dengan 6. Jadi 7 bahagikan dengan 6. Okey, jadi 1/6 tolak. Jadi ingat cara kita, cikgu labelkan ini A, ini B, ini C. Ya, jadi kita nak tulis, kita mesti tulis A dahulu. Jadi A tu apa? 1. B tu 1, C tu 6. Ya. A, B, C. Jadi 1/6. Okey, kemudian kita kembali semula kepada jawapan kita tadi, jalan kerja tadi. Okey. Ingat di sini ialah di sini punca dia berasal daripada ini 1 tambah 7/6 jam. Okey. Ya. Cikgu ambil daripada sini cikgu cerakinkan. Ini cikgu cerakinkan Cerakin maknanya cikgu pisahkan. Okey, jadi maksudnya ini sebenarnya 1/7/6. Dan apabila jawapan ada melibatkan sebegini ni jawapan baru dia. Ni jawapan baru yang kita dah tukar tadi, 1/7/6 1/6. Jadi 1 ni, 1 nombor bulat ni dia akan tambahkan dengan 1 di sini. Tambah. Jadi 1 tambah 1 berapa? Jawapannya dapat 2. Ya, 2. Okey. Ini 7/6 ni perlu lagi tak? Tak perlu sebab kita dah bahagikan di sini. Maksudnya dah tak ada dah. Jadi kita ambil yang 1/6. 1/6. Jadi 2 1/6 jam. Okey, ingat kesalahan yang paling selalu yang murid buat apabila dia tak tambahkan nombor bulat dengan nombor bulat ni. Dia terus ambil nilai yang baru ni, tak ambil nilai lama 1 ni mesti ada dan 1 mesti ditambahkan dengan nilai yang baru. Dapatlah 2 1/6 jam. Okey, mudah saja. Kita lihat contoh kita yang kedua. Okey. Jadi 1/3 jam tambah 1/5/6 jam dapat 2 1/6 jam. Mudah sangat. Okey, yang kedua. Okey, ini jumlah masa perjalanan daripada P kepada S adalah 2 1/6 jam. Okey. B hitung masa perjalanan, jumlah masa perjalanan dalam minit dari bandar P ke bandar R. Kita lihat contoh dari bandar P ke bandar R, maksudnya P ke Q, Q ke R. Okey, jika dalam ayat matematik dia 1/3 tambahkan dengan 50 minit. Dapat jawapan dan jawapannya dalam minit. Jadi kita lihat ini jam, ini minit dan ini minit. Jadi maknanya soalan ini akan melibatkan penukaran unit daripada unit jam kepada minit. Yang mana terlibat? Yang ini tak terlibat lah sebab dia sama, unit dengan unit jawapan sama. Yang terlibat hanya depan saja. Maksudnya 1/3 jam. Okey, nak tukar kepada minit. Kita dah belajar dulu dah. Dah belajar minggu lepas dah belajar dah. Jadi 1/3 darabkan dengan 60 minit. Sebab apa darab 60 minit? Sebab 1 jam sebab dengan 60 minit. Jadi 3 darab 60. 3 dengan 60. Kita gunakan teknik pemansuhan. 3 dengan 60. Berapa? 3 dengan 60. Jadi kita tutup 6. Tutup sifar.
kita lihat 3, kita lihat 6. 6 dengan 3 boleh dimasukkan dengan menggunakan sifar 3 ya. Sebab 3 boleh darabkan dengan 2 dapat 6. Jadi 3 bahagi 3 dapat 1 dan 6 bagi 3 dapat 2. Jadi sifar tu ikut saja. Jadi dapat 20 minit. 20 minit. Ya. Okey. 20 minit ya. Okey, boleh faham ya? Dapat 20 minit. Jadi kalau kurang mahir untuk menggunakan kaedah pemansuhan, tak ada masalah. Boleh gunakan kaedah biasa ya. 1/3 jam ya. Tukar minit. Okey, jadi 1/3 darabkan dengan 60. Ya, darab 60 dia dah tukar jadi minit. Ya, sebab 1 jam 60 minit. Jadi 1/3 darab 60/1 minit. Ya, okey. Ni kira secara panjang lah. Minit. Okey. Jadi 1 darab 60, 3 darab 1. Okey, minit. Ya. Okey, minit. Okey. Jadi seterusnya 1 darab 60 dapat 60 lah. 3 darab 1, 3. Okey. Ya, 60/3 maksudnya 60 bahagi 3 minit. Ya. 60/3 maksudnya 60 bahagi 3. Ingat tu. Okey, kemudian 60 bahagi 3. Macam biasalah. Macam kita dah buat selama ni. Ya. 60 bahagi 3. Okey. 60 bahagi 3 Okey, 60 bahagi 3. Jadi 3 darab 2, 6. Tolak dapat sifar. Turunkan sifar. Okey, jadi 3 darab 3, sifar bagi 3. Sifar mesti dapat sifar bagi apa? Dapati sifar semula. Jadi sifar. Okey, tolak. Tak ada baki. Jadi jawapan dia lah 20. 20 apa? 20 minit. Okey. Jadi tak ada sebab anda tidak boleh nak menukarkan unit masa tu ya. Sebab dah kaedah panjang pun ada dan kaedah pemansuhan yang cepat pun ada ya. Anda pilihlah cara mana yang sesuai untuk anda. Okey. Ini kaedah pemansuhan yang lebih cepat. Ini kaedah panjang ya. Anda pilihlah mana satu yang sesuai. Okey, jadi kita gantikan 1/3 jam dah jadi minit, jadi 20 minit. Okey. Jadi 20 minit tambahkan dengan 50 minit. Dapat apa? Dapat 70 minit. Okey, 70 minit. Ya. Unit dah sama baru boleh tambah. Kalau unit tak sama macam ni, contoh jam tambah dengan minit, tak boleh tambah lagi. Melainkan anda dah menukarkan jam tu kepada minit dahulu. Macam contoh yang kita buat ni lah. Okey. Jadi 1/3 jam tambah dengan 50 minit dapatlah 70 minit. Okey, ada soalan tambahan di sini. Ya. Okey, soalan tambahan tu kata apa? Okay, adakah 70 minit bersama dengan 1 jam 10 minit? Bincangkan. Okey, kita lihat ni. Bincangkan. Adakah 70 minit bersama dengan 1 jam 10 minit? Okey, kita lihat. Kita lihat dahulu. Kita lihat dahulu. Okey, 1 jam. Ya, 1 jam bersama dengan 60 minit. Okey. Kita semua kita dah tahu dah. Jadi, sekarang ni kita ada 70 minit. Okey. 70 minit. Jadi kita buat apa? 70 minit. Okey. Kita tolakkan dengan 60 minit. Kenapa kita tolak 60 minit, cikgu? Sebab 60 minit ni ialah 1 jam. Okey. 60 minit ialah 1 jam. Jadi bila kita tolak, bakinya berapa? Bakinya akan dapat sifar 10 minit. Akan dapat 10 minit. Bermaksud apa? Bermaksud kita betul lah ayat tu. Apa ayat tu? Jadi ni 1 jam 10 minit. Kita dah buat kan? Maksudnya 70 minit bersama dengan 1 jam
10 minit. Terbukti dah. Terbukti. Dengan cara apa nak kita buktikan? Dengan cara kita menolakkan dengan 60. Okey, betul ayat tu. Okey, jadi kita lihat pada contoh kita yang kedua pula yang melibatkan perpuluhan. Okey. Konsep sama saja, cuma yang berbezanya nombor je, nombor yang berbeza. Tadi pecahan, ini dah jadi perpuluhan. Okey. Kita lihat pada contoh kita yang pertama, contoh kita kedua lah, contoh kedua. Okey. Jadi hitung jumlah tempoh bagi aktiviti membantu ibu di dapur dan menolong bapa membasuh kereta. Okay, jadi menolong ibu di dapur 1.5 jam. Kemudian membasuh kereta 0.75 jam. Dan kemudian menyiram pokok bunga 1/4 jam. Okay. Jadi ayat matematik dia yang contoh untuk contoh A ni 1.5 jam tambah dengan 0.75 jam. Dan jawapannya nak juga dalam bentuk jam. Okay, jadi andai kata anda berjumpa dengan soalan begini, tidak ada masalah sebab unit sama je, jam, dan jam, tidak ada melibatkan penukaran unit. Jadi anda perlu tambah saja macam biasa. Jadi 1.5 jam, okay, tambah dengan 0.75 jam. Okay. Ya, di sini cikgu ingatkan anda semua berhati-hati untuk menambah. Pastikan titik perpuluhan tu dalam keadaan satu garis berada dalam garis yang lurus, ya. Jangan tidak lurus. Kalau tak lurus maksudnya susunan anda salah lah. Okay, jadi tambah macam biasa. Belakang ni tidak ada nombor, kita buat sifar. Jadi sifar tambah 5, 5 tambah 7, 12. Kita kumpulkan semula 1. 1 tambah 1 dapat 2. Jadi 2.25 jam. Okey, itu mudah sangat. Sebab tidak melibatkan penukaran unit. Okey, yang kedua. Okay. Jadi jawapan ni adalah 2.25 jam. Kemudian jumlah tempoh bagi aktiviti tersebut ialah 2.25 jam. Okey, mudah saja. Kita lihat yang kedua. Berapakah tempoh dalam minit untuk aktiviti menolong bapa membasuh kereta dan menyiram pokok bunga? Okey, di sini lihat, ya. Kita dah nyatakan dalam minit. Dalam minit. Maksudnya jika kita lihat yang pertama ni unit dalam jam, yang kedua dalam jam juga, yang ketiga minit. So maksudnya kita kena buat penukaran unit. Kita mesti ikut kepada unit untuk jawapan. Kita kena akur, kita kena patuh pada unit jawapan. Jadi kita lihat di sini, ini jam, ini pun kena tukar, ini pun tukar. Maksud kedua kena tukar dalam sebutan minit. Ya. Senang saja. Jadi kita buat satu per satu. Yang pertama sekali 0.75, cukup pada sini dah. 0.75 jam. Okey. Nak tukar kepada minit. Okey. Apa kita buat? Jadi kita buat macam mana? Buka kurungan 0.75 darab 60, tutup kurungan, tulis minit. Ini kita dah buat dah kelas sebelum ni, ya. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Sambung lagi. Kita darab macam kita darab biasalah. Kita darab macam kita darab nombor perpuluhan dengan nombor bulat yang macam cikgu dah ajar sebelum ni. Kita boleh menggunakan kaedah yang popular sekali, kaedah kekisi, ya. Okey, yang cikgu ubah sekejap cikgu punya gambar ni di sini. Okey. Kita buat kaedah kekisi sekejap, ya. Okey, jadi apa yang kita buat? Okey, ni 0.75 darab 60. Okey, cuba buat sekejap sini. Okey, jadi kita kira dulu. Okey, di sini kita kira berapa digit? 1, 2, 3. Maksudnya 3 digit, maksudnya ada 3 petak secara menegak. Dan kemudian ini ada 1, 2. Maksudnya kalau 2 dia 2 yang melintang lah. Okey, ya. Jadi kita lukis. Okey, jadi aku suka buat yang melintang dulu. 1, 2, 3. Okey. Ni kita buat menegak dulu. Ni
1, 2, 3. Okey. Lebih dengan 1. Okey, kemudian kita pandang semula yang lebih pandang pula. Okey. Okey, semula ya. Okey. Okey. Kita buat sekali lagi ya. Pandang semua pula lah. Okey, tak apa. Right. Okey. Jadi kita susun nombor tu teruslah. Susun nombor jadi sifar, sifar perpuluhan 75 darab 60. Ada 60. Kemudian kita lukiskan garis penjuru dia. Tu 2. Okey. Kemudian jarak macam biasa 5 darab 6 30. Jadi 3 sifar. Tukar warna lain lah. Dah hilang garis pula. Okey, kita buat sekali lagi. Okey, kita buat sekali lagi ya. Okey. Kita ambil warna oranye lah. 30 jadi 3 sifar. Kemudian 7 darab 6 42. 2 sifar darab 6 sifar. Kemudian yang ke bawah pula 5 darab sifar. Kemudian 7 darab sifar. Sifar darab sifar. Pastilah sifar kan. Tak ada nombor lain dah. Kemudian kita panjangkan sikit garis putus-putus ni. Supaya kita nampak perbezaan di antara baris di sebelah lah. Okey. Right. Kemudian kita warna biru pula. Okey, ini barisan ni hanya di sifar. Sini sifar juga. Okey, di sini 3 tambah 2 tambah sifar dapat 5. Sini 4 tambah sifar 4. Ini sifar. Okey, kita baca cara begini. Jadi depannya ialah sifar 4 5 sifar minit. Okey. Belum dapat lagi ni. Jadi kita kena letakkan titik perpuluhan dia. Di mana titik perpuluhan dia? Kita lihat pada soalan. Soalan dia ingat 2 di belakang. 1 2. Jawapan pun sama juga. 1 2. Jadi jawapannya ialah sebenarnya ialah 45 perpuluhan sifar minit. Okey, dan boleh kita masukkan, kita potong 2 sifar di belakang dengan titik puluhan, tinggal 45 minit. Okey. Right. Itu yang bahagian pertama. Nampak panjang, tak panjang dalam kerja, dia pendek saja. Okey. Bahagian pertama. Okey. Kemudian kita lihat kepada yang kedua pula. Yang kedua 1/4 jam. Okey, jadi sini 1/4 jam. Kita dah dapat ni, kita tulis siap-siap lah supaya kita tak lupa je. Kita dapat 45 minit. Okey, kemudian kita cari yang kedua pula 1/4 jam. 1/4 jam lagi senang. Kita buat di sebelah sini. Gunakan coklat pula. 1/4 jam nak tukar kepada minit. Jadi apa yang kita buat? Kita buka kurungan 1/4 darab 60 minit. Okey, 60 minit. Jadi 1/4 darab 60. Ada dua kaedah yang banyak juga dua kaedah untuk kita buat. Nak gunakan kaedah pemansuhan ataupun kaedah panjang. Okey. Kita cikgu buat kaedah pemansuhan di sini untuk menjimatkan masa kita. Okey, jadi kita lihat 4 dengan 6. Kita jangan lihat sifar tu, kita lihat pada 4 dengan 6. Okey, 4 dengan 6 ini ialah nombor genap. Ingat dengan nombor genap. Kalau dua-dua nombor genap mesti boleh bagi. Kita boleh bagi. Kita bagi dengan sifar 2. 4 bagi 2 potong tulis 2. 6 bagi 2
3. Jadi sekarang ni 30 dan 2 pun nombor genap juga. Mesti boleh bagi. 2 bagi 2, 1. 30. Ini 30 tau. 30. 30 bagi 2 dapat 15. Senang je. Tapi Mak Sifir kena mahir lah. Okey, Sifir kena mahir. Jadi yang tinggal 1 darab kita tukar pen. 1 darab 15 per dengan 1 darab 1. Tutup dengan minit. Okey. Jadi 1 darab 15 minit. 15 bagi 1 darab 1 per 1 kan. 15 bagi 1 lah. Ini maksud 15 bagi 1 dapat 15 minit. Mudah aja. Okey. Okey, tapi anda kata anda tak boleh nak buat tak boleh nak buat kaedah pemalsuan, jangan risau. Jangan risau, buat macam kaedah biasa. Buat macam kaedah biasa, iaitu di sini 1/4 darab 60 per 1 minit. Cuma anda akan buat banyak tambahan dalam kerja lah. Ni 1 darab 60 per dengan 4 darab 1 minit. Okey, kemudian 1 darab 60 per 4 minit. Kemudian apa nak buat? 60 bagi 4 minit. Kemudian dah bagilah 60 bagi 4. Gitu. 60 bagi 4. Dah bagilah. Tak perlu cikgu bagi sebab cikgu dapat jawapan lah. Anda bagi, mesti dapat jawapan yang sama. 15 minit. Kalau anda dapat jawapan lain, maksudnya anda salah kira lah. Kira semula. Okey, kemudian apa yang kita buat? Kita masukkan dalam ayat matematik ni. Maksudnya, 4.75 tu kita dapat dah 45. Ni dapat 15 minit. Jadi kita tambah. Dapat berapa? Dapat 60 minit. 60 minit. Ngam-ngam lah 1 jam. Okey. Jadi itu semula 60 minit. Tempoh untuk kedua-dua aktiviti tersebut ialah 60 minit ataupun 1 jam. Itu dah 1 jam. Okey. Ada soalan tambahan di sini. Okay, tukar 1/4 jam kepada 20.525 jam. Kemudian tambahkan dengan 0.75 jam. Adakah jawapan sama di atas? Bincangkan. Okey. Tukar 1/4 jam kepada 0.25 jam. Ini sama lah. Ini sama. Pecahan ni sama. Maksudnya jawapan akan jadi sama jugalah. Sama je. Jawapan akan jadi sama. Sifar 1/4 jam bersama dengan 0.25 jam. Sama je. Nak tak tukarnya macam mana? Mudah. Banyak kaedah kita boleh buat. 1/4 jam nak jadikan 0.25 jam. Bagilah. Cara-cara paling mudah bagi. 1 bagi dengan 4. Jadi ni sifar 1. Nombor tak ada, tambahkan titik puluhan. Tambah 1 sifar. Ni 4 dah 2. 8. 2 sifar, masih ada nombor lagi, tambahkan. Jadi 5 dan 4 20. 5 dan 4 20. Sifar. Okey, ini kita lihat 0.25 jam sama. Okey. Jadi maksudnya kalau dah sama, jawapannya akan sama lah. Okey, jadi itu saja cikgu untuk hari ini. Cikgu ada sediakan beberapa latihan buah-buahan. Jadi anda fahami apa yang kita baca hari ini dan boleh buat latihan pembukaan tersebut. Jadi cikgu ulang semula. Jadi hari ini kita telah membincangkan penambahan masa yang melibatkan jam dan unit. Jam dan unit dalam bentuk pecahan dan perpuluhan dan tanpa melibatkan penukaran dan juga ada melibatkan penukaran. Itu saja cikgu. Tonton video ini sehingga anda faham dan juga untuk latihan buat sehingga anda dapat markah penuh. Okey, dan kita jumpa pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.